Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita membuat ulang kaji sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik USA untuk subjek Bahasa Melayu tahap 2. Kita fokuskan kepada bahagian B. Ini kerana murid-murid akan menduduki ujian akhir sesi akademik yang bakal dilangsungkan pada minggu yang kedua bulan Januari 2024. Pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada bahagian B yang mana anak murid dikenaki menjawab berdasarkan situasi yang diberi dengan jawapan kamu lebih kurang 30 patah perkataan dan markah yang diberi ialah 5 markah. Kita terus kepada soalan yang pertama. Salah seorang ahli dalam kumpulan tidak mahu membuat tugasan yang telah diagihkan. Sebagai ketua kumpulan, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Cikgu rasa setiap kumpulan pasti pernah mengalami situasi begini. Jika dalam ahli kumpulan ada 5 orang, ketua kumpulan telah mengagihkan tugasan. Tapi ada ahli kumpulan yang mungkin tidak mahu menyiapkan tugasan dan beri tarikh akhir kena hantar untuk dikumpulkan, untuk dihantar kepada guru mata pelajaran. Tapi ada kalanya ahli kumpulan tidak mahu menyiapkan tugasan dengan memberi pelbagai alasan. Jadi berdasarkan situasi macam ni, apa yang patut kamu buat? Ini contoh cikgu bagi ya. Jika ada ahli dalam kumpulan yang tidak mahu menyiapkan tugasan yang telah diagihkan, saya akan meminta penjelasan daripadanya terlebih dahulu. Selepas itu, saya akan menasihatinya dengan cara yang berhemah agar dia dapat menyiapkan tugasan yang diberikan kepadanya. Okey, kalau ikut di sini, ada beberapa isi penting. Okey, yang pertama, satu, ada ahli kumpulan yang tidak mahu menyiapkan tugasan. Yang kedua, apa tindakan kamu? Kamu tanya dulu, minta dia beri penjelasan. Kenapa dia tidak mahu menyiapkan tugasan tersebut? Mungkin contoh dalam tugasan berkumpulan, kamu minta dia print gambar daripada internet dan sebagainya. Dia tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Mungkin dia menghadapi masalah printer di rumah. Jadi apabila kamu memberi tugasan padanya, dia akan menimbulkan masalah dan akhirnya dia tidak mahu menyiapkan tugasan. Minta penjelasan daripadanya terlebih dahulu. Kenapa dia tidak mahu? Ataupun kamu memberi tugasan padanya, dia suruh dia menyalin ataupun menulis pada kertas manila card atau sebagainya. Mungkin dia tidak mahu. Sebab apa? Mungkin tulisannya tidak cantik dan sebagainya. Ada ahli kumpulan yang lebih berbakat. Jadi kita tanya kenapa? Mesti ada sebab. Kalau kamu bagi tugasan yang sesuai dengan minat dan kebolehannya, sudah pasti cikgu rasa dia dapat menyiapkan tugasannya. Dan apa yang paling penting dalam kita menegur seseorang, pastikan dengan cara yang berhemah. Ada kalanya dengan suara yang lembut, seseorang itu boleh membuat tugasan yang diberikan. Okey, ini contoh jawapan bagi soalan pertama. Lihat pula soalan yang kedua. Situasinya begini. Rakan kamu telah mengadu bahawa dia selalu diejek oleh kawan-kawan sekelas. Dia memberitahu kamu bahawa dia akan memukul sesiapa yang mengejeknya. Berdasarkan situasi tersebut, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Ini pengalaman cikgu pun. Memang ada murid yang akan bertindak di luar jangkaan. Kawan ejek, terus pukul. Kawan ejek, ditengking dan sebagainya. Jika kamu sebagai kawan baik, ada kawan yang telah memberikan dalam bentuk ugutan, jika siapa ejek dia, dia akan pukul. Apa tindakan kamu? Ini contoh jawapan. Saya akan menasihatinya supaya bersabar dengan ejekan kawan-kawan tersebut. Selepas itu, saya akan membawanya berjumpa dengan guru disiplin untuk menceritakan apa yang telah berlaku. Pada masa yang sama, saya akan selalu berdamping dengannya agar dapat menenangkannya jika dia diejek lagi. Okey. Pertama, apa tindakan kamu? Satu, kita nasihatkan dia terlebih dahulu. Nasihat dia banyak bersabar. Bila kawan ejek, jangan layan, jangan balas apa-apa. Ucapkan terima kasih. Kalau kawan ejek, kau gemuk lah. Terima kasih, contoh. Yang kedua, tindakan yang patut kamu buat. Yang kedua, bawa berjumpa dengan guru disiplin ataupun guru kaunseling. Menyatakan apa masalah yang dia hadapi. Supaya dia dapat meluahkan dan dia berasa yakin dan berasa puas dapat ceritakan dan dia rasa ada orang yang akan bantu dia jika dia dalam keadaan kesusahan. Dan yang ketiga,
Kamu selalu berdamping dengannya supaya jika ada kawan yang mengejek, kamu boleh tegur juga rakan-rakan yang mengejek. Ini contoh jawapan bagi soalan yang kedua jika kawan selalu diejek. Lihat pula soalan yang ketiga. Rakan kamu berasa sedih kerana terpaksa berpindah sekolah kerana mengikut ayahnya. Dia meluahkan perasaannya bahawa dia tidak mahu berpindah sekolah. Sebagai kawan baik, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Ini situasi berlakulah mana-mana sekolah pun. Sudah pasti ada murid akan pindah pada awal tahun, pertengahan tahun ataupun hujung tahun. Kerana apa? Pertama, sudah pasti mengikut ayah yang berpindah kerja ataupun mak berpindah kerja atau sebagainya. Sudah pasti jika ada murid yang telah lama di sekolah tersebut, mungkin dah 6 tahun tiba-tiba kena pindah sekolah, sudah pasti rasa sedih dan tidak mahu pindah. Jadi sebagai kawan baik, apa kamu patut buat? Ini contoh jawapan. Saya akan memberikan peluang kepadanya untuk meluahkan segalanya. Saya akan menasihatinya agar dapat menerima ketentuan Allah. Saya akan memberikan semangat kepadanya untuk terus belajar walaupun terpaksa berpisah dengan rakan-rakan dan guru-guru yang disayangi. Jadi sebagai kawan, kamu bagi dia luahkan. Kenapa dia tak nak pindah sekolah? Mungkin ada kawan baik, dia dah selesa belajar dengan kawan-kawan, dengan guru dan sebagainya. Dia fikir yang mungkin satu negatif, nanti pergi sana tak ada kawan dan sebagainya. Yang kedua, kamu nasihatkan dia dapat menerima. Mungkin takdir kita berpisah, mungkin satu hari nanti akan bertemu balik semula. Dan yang ketiga, kamu berikan semangat kepadanya. Terus belajar walaupun dia belajar di sekolah baru dan terpaksa berpisah dengan rakan-rakan dan guru yang disayangi. Itu adalah contoh kawan yang baik. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Selamat mengulang kaji, selamat bercuti dan selamat menghadapi ujian USAL ataupun ujian akhir sesi akademik yang akan diadakan pada minggu kedua bulan Januari 2024. Jumpa lagi. Bye-bye.